Okey, kita pergi ke satu persatu. Apakah yang dikeluarkan oleh kelenjar-kelenjar ini dan nama-nama hormonnya. Okey, kita pergi ke jadual 7.1 ni, iaitu fungsi hormon dan juga kelenjar tu, kelenjar endokrin tu dirembeskan apa. Tadi kita cerita pasal kelenjar pituitari. Yang pertama sekali, kelenjar pituitari ni dia rembeskan hormon ADH, iaitu antidiuresis. Antidiuresis. Satu lagi hormon pertumbuhan, GH. Dalam bahasa Melayu dia, ni sebenarnya dia tulis bahasa Melayu, hormon pertumbuhan. Ni growth hormone. Sebab tu kamu pelik kan, hormon pertumbuhan kenapa nama GH? Sebenarnya growth hormone. Bahasa Inggeris dia growth hormone, tapi kita ringkaskan GH. Macam ni antidiuresis hormon ADH kan. Okey, apa fungsi dia? ADH ni dia mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Jadi ginjal ni tepung buah pinggang dia akan filter ataupun dia akan menapis darah kan. Antara bahan buangan ginjal ni bila dah tapis darah tu, dia akan buang urea, dia akan buang air. Jadi itu yang jadikan jadi air kencing kan. Dia akan pergi ke pundi kencing. Jadi tujuan ADH ni dia akan kontrol ginjal ni berapa banyak air yang boleh diambil dan berapa banyak air yang perlu dibuang sebagai air kencing. Okey, GH iaitu hormon pertumbuhan, dia merangsang pertumbuhan kanak-kanak kan. Mana kanak-kanak ni dia mesti kena ada hormon GH lah kan, untuk merangsang pertumbuhan di peringkat kanak-kanak. Kemudian dia mengekalkan komposisi badan yang sihat bagi orang dewasa kan. Jadi GH, adakah kita dah membesar kita dah tak perlukan GH? Sebenarnya kita masih perlukan. Untuk apa? Untuk mengekalkan kesihatan kan, dan juga komposisi badan kita ni. Komposisi contohnya kandungan lemak, kandungan protein yang ada kan, apa lagi, kandungan jisim otot kamu kan. Sebab tu bila mana kita sakit, hormon ni kurang dikeluarkan, kamu akan dapatilah jisim otot tu makin mengecut, lemak pun makin banyak digunakan. Sebab apa? Masa tersebut, masa sakit ni, GH ni akan jatuh. Penghasilan hormon GH akan jatuh semasa kita sakit. Jadi GH ni dia untuk mengekal jisim otot serta jisim tulang bagi orang dewasa. Kelenjar tiroid, seperti mana gambar dah tunjukkan kepada kamu tadi, dia akan mengeluarkan hormon thyroxina. Tujuan dia untuk apa? Untuk mengawal kadar metabolisme badan kan. Kadar metabolisme ni apa dia? Maksudnya penghasilan gula contohnya kan, penyimpanan gula, berapa banyak gula ni perlu dikeluarkan masuk dalam darah kamu, ataupun pernafasan, kadar pernafasan kan, berapa banyak pernafasan tu perlu dilakukan, laju ke tak laju ke kan, berapa banyak makanan perlu dibakar. Dibakar di sini maksudnya perlu dihancurkan dan daripada makanan tu terhasilnya tenaga. Jadi itu semua melibatkan metabolisme. Thyroxina juga mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental dalam kanak-kanak. Okey, kelenjar adrenal pula dia mengeluarkan apa dia? Adrenalina. Adrenalina ni biasalah yang biasa kamu dengar tu kan. Mana orang biasa suka main bungee jump kan. Bungee jump dia terjun di tempat yang tinggi tu. Tujuannya apa? Untuk boost adrenalin kan. Tapi maksud dia tu memang betul lah. Dengan mana adrenalin ni kegunaan dia untuk apa? Menyediakan badan kita bertindak dalam keadaan kecemasan. Contohnya apa dia? Okey, iaitu dengan meningkatkan kadar metabolisme. Badan kamu akan menghasilkan tenaga dengan lebih banyak. Otot ni akan mengecut dan mengeluar darah akan mengalir dengan laju kan. Meningkatkan kadar denyutan jantung, itu jugalah adrenalin. Apalagi meningkatkan aras glukosa dalam darah, itu juga dihasilkan oleh adrenalin. Dan membesarkan saiz anak mata kan. Dalam keadaan kamu terkejut, apa jadi? Kan mata kamu terjojor gitu kan, terjojor gitu kan. Itu semua disebabkan oleh apa? Oleh
adrenalin. Okey, pankreas dia menghasilkan hormon insulin. Insulin ni tak apa, mengawal aras glukosa di dalam darah dengan menukarkan glukosa yang berlebihan kepada glycogen untuk disimpan di dalam hati. Jadi bila mana kamu makan nasi, nasi tersebut akan ditukarkan kepada glukos. Nasi kamu minum gula lagi lah. Dia gula ni dia akan ditukarkan kepada glukosa. Nasi juga daripada karbohidrat dia akan dipecahkan dan akhir sekali dia menghasilkan menghasilkan glukosa, dan glukosa ni akan disimpan ke dalam bentuk glycogen. Jadi apakah hormon yang terlibat? Iaitu insulin. Insulin ni akan menukarkan glukosa ni kepada glycogen dan untuk disimpan mana? Di dalam hati. Okey, hati di sini kamu jangan salah faham. Hati ni bukan hati nurani. Ini adalah organ hati. Ada beza antara organ hati dengan hati yang kamu belajar kat madrasah tu ya. Ada beza. Nanti kita akan tengok gambar hati tu macam mana. Okey, ovari ni dia akan mengeluarkan hormon estrogen. Apa tujuan hormon estrogen ni? Okey, hormon estrogen ni sangat penting kepada perempuan lah. Dia akan mengeluarkan disebabkan oleh hormon estrogen ni lah, maka seseorang perempuan tu akan adanya ciri-ciri sekunder. Seperti mana kita dah belajar dah pada sebelum ni, ciri-ciri sekunder seorang perempuan tu, dia akan membentuk payudara, dia pinggulnya akan membesar. Itu adalah ciri-ciri seks sekunder yang mana ianya dikawal oleh apa? Ni, hormon estrogen. Kemudian merangsang penghasilan ovum. Tanpa estrogen ovum tidak dihasilkan. Jadi pentinglah estrogen ni kepada seorang perempuan, dan juga dia menyediakan uterus untuk penempelan embrio. Jadi setelah sperma dia bercantum dengan ovum, jadi ia akan membentuk embrio. Embrio ni perlu menempel di mana? Di dinding uterus. Jadi apakah hormon yang mengawalnya? Hormon yang mengawal itu adalah estrogen. Okey, progesteron mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. Okey, setelah embrio tu sudah pun menempel kepada dinding uterus tu, maka ia perlu dipastikan supaya sentiasa tebal. Untuk apa? Untuk bekalan darah, bekalan makanan kepada embrio tu. Jadi apa hormon yang terlibat? Ialah progesteron. Okey, last sekali kita akan pergi kepada testis. Testis ni dia mengeluarkan hormon testosteron. Hormon testosteron sebenarnya sangat penting bagi seorang lelaki. Untuk apa? Untuk mengawal ciri-ciri seks sekunder seorang lelaki. Contohnya kamu tengok lelaki ni, dia akan bertumbuh daripada kecil, dia akan jadi dada dia akan lebih bidang. Suara ni akan lebih garau. Misai akan tumbuh, janggut akan tumbuh. Jadi itu semua adalah disebabkan oleh hormon testosteron. Selain daripada itu, testosteron juga akan merangsang penghasilan sperma.